tanya pada Dr. Amir lah. So pesakit-pesakit yang doktor rawat dekat hospital ni, so bila dia orang discharge, dia orang keluar, macam definisi yang doktor bagi tahu tadi, dia boleh ada long COVID. Jadi normal tak untuk satu-satu jangkitan virus, contohnya demam denggi ke, demam campak ke, chickenpox ke, ataupun long COVID ataupun COVID-19 ni, adakah normal untuk dia ada satu komplikasi jangka panjang? Adakah normal untuk ada long COVID, ataupun ini hanyalah unik untuk COVID sahaja? Kenapa ada sesuatu bernama long COVID, doktor? Okey. So sebagaimana Mala beritahu tadi, di Malaysia saja kita ada lebih kurang berapa juta? 1.46 juta sekarang. 1.46 juta sekarang. Jadi maksud dia kita dah ada 1.46 juta orang yang pernah kena COVID. Jadi apa yang berlaku, kejadian ini, insiden terlalu banyak. Bila terlalu banyak, maka sudah pasti akan banyak orang yang mendapat komplikasi. Apabila kita membicarakan tentang komplikasi long COVID ini, kategori 1 dan 2 ni, kalau ikut by teori dia dalam masa 2 minggu, kita sepatutnya fully recover. Dalam masa 2 minggu. Apabila sampai kategori 3, lebih kurang 3 ke 4 minggu, bila masuk kategori 4 dan 5, dah sampai kadang-kadang 8 ke 10 minggu. Jadi sebab itulah, apabila kita nak merawat, kita pastikan pesakit ini masuk hanya kategori 1 dan 2. Bila penyakit itu progres, makin teruk, kerosakan masih berlaku dengan begitu banyak, maka bukan saja berlaku, komplikasi ini juga bukan saja berlaku kepada fizikal. Kita selalu bercakap tentang fizikal. Paling banyak lebih kurang 20 ke 80% pesakit akan datang dengan keletihan, letih. Pesakit akan keluar, doktor, sejak keluar ward saya tidur je. Lepas tu isteri dia membebel. Apa abang ni sejak keluar pada hospital tidur je. Tapi itu adalah simptom fatigue. Keletihan yang melampau berlaku selepas COVID. Saya ada pesakit, dia kata, doktor, saya dulu petang-petang saya boleh keluar berjalan-jalan, sekarang saya tak boleh. Lepas kena COVID, saya memang letih. Dan ada banyak kes, apabila that's why masa kita pesakit sebelum balik ke hospital, kita cuba minta fisioterapis kita bantu biar pesakit berjalan, bangun daripada katil, berjalan, pergi ke tandas, kita bantu. Sebab apa? Mereka akan ada satu keadaan di mana keletihan yang tak amat sangat. Ada setengah akan jatuh. That's why sangat bahaya. Dan kepada mana-mana penonton pada malam ni, kalau ada lah siapa-siapa yang baru balik, suami, isteri yang baru balik pada hospital, janganlah paksa dia, bang, pergilah exercise, duduk tidur je siang malam pagi petang ni. Sebab ini adalah simptom, ada komplikasi selepas mereka kena COVID yang dipanggil keletihan yang sangat teruk. Sama juga, pesakit akan ada sesak nafas. Mereka akan ada sesak nafas. Apa pun kalau dulu dia boleh berjalan ke sana ke sekarang, dia dah sesak nafas. Dan kadang-kadang ada sakit dada, ada rasa dada yang menekan, dan lain pada itu juga adalah batuk. Mereka akan ada batuk. Dan ada orang bertanya, doktor, saya dah lama dah batuk. Dan ada cara rawatan. Sebab itu di Columbia Asia juga, kita buatkan satu klinik khas yang dipanggil klinik selepas COVID. Post-COVID clinic, PCC. Betul. So mana-mana penonton pada malam ini yang ada simptom-simptom yang long COVID ni yang berterusan, batuk, sesak nafas, sakit dada, keletihan yang melampau, tuan-tuan boleh datang ke klinik kita. Klinik kita akan buat, biasanya kita buat petang, pukul sila dapatkan detail lah, 3 sampai 5 petang, dan kita akan bagi fokus kepada long COVID syndrome ini, di mana tuan-tuan akan dibuat pelbagai ujian. Sebagai contoh, X-ray. Saya tahu ramai kawan-kawan, rakan-rakan saya yang masuk di pusat kuarantin, mereka tidak pernah dibuat even satu X-ray pun. Mereka hanya dikatakan, okey, sudah balik, habis 10 hari, balik rumah kuarantin. Dan kita tidak menilai keterukan, kerosakan yang berlaku kepada paru-paru mereka ni. Jadi Columbia Asia Cerah mengambil pendekatan ini, nyatakan bahawa kita terpaksa buat sesuatu. Di mana kalau hospital kerajaan terlalu sibuk merawat acute COVID ini, maka kita pergi ke arah chronic COVID ataupun long COVID, kita ambil tanggungjawab. Sebagai contoh, tuan-tuan akan diambil ujian darah, dan ujian darah ni kita akan tengok aktiviti penyakit COVID ni, especially dia panggil CRP,
Okay. CRP kalau orang yang kena COVID yang teruk, CRP dia akan tinggi. Bila tuan-tuan akan recover, CRP itu akan turun. Dan ada juga bila kita buat full blood count. Full blood count melihat bagaimana white blood cell, darah putih, darah merah dan sebagainya. Dan kadang-kadang apa yang berlaku, mereka recover daripada COVID. Tapi mereka ada jangkitan kuman yang lain. Bacteria infection yang lain. Dan paling menakutkan, apabila semua orang bercerita tentang COVID, maka kita juga lupa bahawa kuman-kuman lain juga ada. Sebagai contoh, ada pesakit yang datang ke kita ni demam seminggu selepas balik rumah, kita masih lagi nak tengok COVID. Rupa-rupanya kita cek-cek denggi. So, Betul, saya ingat. sebab itu penting. Penting untuk kita doktor ni jangan kata penyakit kat dunia hanya ada satu je, COVID. Yang lain dah tak ada, tak boleh. Kita buat x-ray, kita buat ujian darah, kita mungkin hantar kahak untuk buat pemeriksaan yang detail dan kita confirm apa masalahnya. Dan PCC ni, post COVID clinic yang Columbia Asia jalankan ni, saya rasa antara yang pertama yang ada di Malaysia. Dan saya menjemput tuan-tuan yang mana yang ada pada malam ini buat appointment. InsyaAllah kita akan bantu tuan-tuan. Okey. Ada ramai yang ada bertanya tentang kos dan sebagainya. Kami tak boleh share tentang kos dalam online macam ni sebab niat kita nak kongsi ilmu, niat kita nak share ilmu, niat kita nak tambah ilmu malam ni. Tapi kalau you all nak berjumpa dengan Dr. Amir yang terlebih handsome daripada biasa malam ni, saya dah letakkan link, saya sempat copy link dan letak dekat sana. So you all boleh klik link tu untuk buat appointment, nanti boleh berjumpa dengan mana-mana consultant physician. Macam Dr. Amir kata, setiap hari Isnin sampai Khamis Isnin sampai Khamis 3 hingga 5 petang, mana-mana pesakit post-COVID kita ada klinik khas, kaunter khas untuk bekas pesakit COVID-19 membuat pemeriksaan. Pemeriksaan ni kita tak boleh nak kata buat ini saja, buat ini itu saja. Doktor akan nasihatkan apa yang sesuai untuk anda periksa dan doktor akan bagi tahu tahap kesihatan anda di mana, ada parut ke, tak ada parut ke dan sebagainya.